Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Uh, saya bersama rakan-rakan saya telah menghasilkan sebuah persembahan produk untuk GPI 1083 tugasan 3. Saya Fatimah Nazrina binti Abdullah bersama rakan saya Nurul Amanina, Syakira dan juga Nurul Ashikin. Kami telah menghasilkan sebuah video animasi dengan judul Gadaian. Okey, sebelum kita bergerak lebih lanjut, saya akan memberi sedikit sebanyak tentang penerangan produk yang telah kami hasilkan. Okey, jadi produk ini merupakan sebuah video animasi tentang sistem gadaian yang bertujuan memberi pendedahan tentang suatu aspek muamalah Islam iaitu gadaian. Baiklah, kemudian isi kandungan disokong oleh dalil-dalil Al-Quran dan pendapat ulama'. Produk ini menerangkan tentang kebaikan dan keburukan sistem gadaian Islam dan konvensional. Selain itu, kami telah menggunakan aplikasi Powtoon untuk menghasilkan video animasi ini. Seterusnya, masalah yang berlaku. Saya akan menerangkan tentang masalah-masalah yang berlaku apabila seseorang itu tidak mempunyai pengetahuan yang banyak ataupun pengetahuan yang mencukupi dalam bab muamalat Islam. Jadi pertama sekali, masyarakat tidak mempunyai kesedaran tentang sistem gadaian Islam. Sistem gadaian Islam mempunyai banyak kebaikan namun tidak diketahui oleh masyarakat kerana masalah yang seterusnya iaitu memilih sistem gadaian konvensional yang tidak mematuhi syariat Islam dan mempunyai kelemahan kerana terpedaya dengan tawaran menarik oleh pihak konvensional. Okey. Dan akhir sekali, kebanyakan kita tidak mengetahui kelebihan sistem gadaian Islam atau tidak tahu akan kewujudan sistem ini. Ini masalah yang agak besar ya. Kerana disebabkan oleh pengetahuan yang kurang dalam bidang ini, masyarakat terpedaya dan terperangkap di dalam kontroversi perniagaan sistem gadaian konvensional ini. Kerana mereka diberi kata-kata manis untuk memujuk mereka menggadaikan barang yang ingin digadaikan dengan syarikat konvensional itu. Jadi, dengan adanya kepengetahuan tentang sistem gadaian Islam, saya yakin masyarakat akan dapat membuat pilihan yang bijak dan kurangkan daripada terpedaya dan mengalami kerugian di hari yang lain. Okay? Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan lebih lanjut tentang sistem gadaian Islam dan juga sistem gadaian konvensional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ashikin dan saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami. Baiklah, apakah tujuan menghasilkan produk kami pada kali ini? Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Fatimah, terdapat beberapa masalah dalam masyarakat mengenai pengetahuan atau kesedaran mereka tentang konsep gadaian, terutamanya sistem gadaian dalam Islam. Oleh itu, tujuan produk kami dihasilkan ialah untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui beberapa pendedahan mengenai sistem gadaian yang lebih ringkas dan lebih mudah difahami oleh mereka. Hal ini dengan harapan bahawa produk ini dapat memberi galakan kepada mereka untuk memilih sistem gadaian Islam yang lebih bermanfaat dan mematuhi syarak. Seterusnya, dalam produk video animasi kami menerangkan mengenai dua sistem gadaian, iaitu yang pertama, sistem gadaian Islam dan yang kedua, sistem gadaian konvensional. Sistem gadaian Islam ini juga dikenali umum sebagai Ar-Rahnu. Definisi gadaian ialah mempertaruhkan sesuatu, manakala gadaian menurut syarak ialah menggunakan sesuatu barang sebagai cagaran bagi sesuatu hutang untuk menjelaskan hutang tersebut apabila tidak berkuasa membayarnya. Ringkasnya, gadaian ialah mencagarkan barang tertentu untuk menyelesaikan hutang. Dalam Islam, hukum gadaian ialah harus. Hal ini berdasarkan dalil daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 283 yang bermaksud, jika kamu dalam keadaan bermusafir, lalu kamu berhutang, namun tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah diadakan barang gadaian yang dipegang. Hal ini juga disebut dalam kitab Al-Halal wa Al-Haram fil Islam, tulisan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi.
Dalam kitab tersebut, gadaian dibincangkan sebagai sesuatu barang yang dijadikan peneguhan atau kepercayaan dalam urusan hutang piutang. Barang yang dijadikan jaminan itu boleh dijual apabila hutang tersebut tidak dapat dilangsaikan. Tetapi penjualan itu mestilah sama nilainya dengan nilai wang yang dipinjam. Rumusannya dalam Islam, gadaian ini ialah hukum bagi gadaian ialah harus dalam urusan jual beli. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada Amanina untuk menyambung pembentangan kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amanina Syakira binti Raizat daripada kelas PPI SMP Tasal B. Hari ini dalam video ini saya akan menerangkan apa itu kelebihan sistem gadaian Islam atau kita kenal sebagai sistem gadaian Ar-Rahnu dan apa pula keburukan sistem gadaian konvensional. Okey, pertama sekali, kelebihan sistem gadaian Ar-Rahnu ialah ia tidak menggunakan kadar faedah. Atau kita boleh simpulkan bahawa tak ada langsung unsur riba dalam urusan ini. Seperti yang kita tahu, unsur riba adalah haram dalam Islam, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Manakala sistem gadaian konvensional pula akan mengenakan kadar faedah yang tinggi. Perkara ini akan merugikan kepada orang yang menggadai barangannya. Hal ini kerana pihak yang meminjamkan wang akan mengawal untung secara berlebih-lebihan dengan mengenakan kadar faedah atau kita kenali sebagai bunga. Semakin lambat kita bayar, maka semakin tinggi bunga. Semakin banyak untung yang dikawal oleh si pemberi pinjam dan semakin banyak kerugian yang dihadapi oleh orang yang menggadaikan barangan mereka. Seterusnya, faedah lain bagi sistem gadaian Ar-Rahnu ialah nilai gadaian tidak akan merosot. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan nilai gadaian tak merosot? Untuk memudahkan fahaman, saya akan bagikan satu contoh. Contohnya begini, akibat keterdesakan Makcik Lima yang mengalami kesempitan wang untuk membayar kos rawatan pembedahan suaminya, dia membuat keputusan untuk menggadai rantai emas yang dimiliki olehnya. Pada hari Makcik Lima ingin menebus mula barang gadaiannya, nilai tersebut tidak akan merosot, atau erti kata lain, tidak akan berlaku sebarang masalah di mana rantainya didapati kurang berat atau pendek sedikit daripada sebelum dia menggadainya. Seterusnya, kelebihan sistem Ar-Rahnu yang lain ialah wang lebihan gadaian akan dipulangkan. Untuk penerangan lebih lanjut, saya akan menggambarkan satu situasi contoh. Nek Tipah menggadai rantai emasnya kerana keterdesakan ekonomi. Lepas beberapa tahun, Nek Tipah masih tidak mampu untuk membayar hutangnya, tetapi tempoh perjanjian semakin tidak tamat. Pihak pemberi gadaian akan memaklumkan kepada Nek Tipah bahawa barang gadaiannya terpaksa dijual. Sekiranya harga jualan rantai tersebut pada waktu itu ialah RM2,500, tetapi baki hutangnya hanyalah RM2,000, lebihan 500 itu akan dipulangkan kepada Nek Tipah. Hal ini kerana nilai pinjaman adalah jauh lebih rendah dari nilai barang gadaian. Hal ini bertentangan pula dengan sistem gadaian konvensional. Pihak pemberi gadaian tidak akan mengulangkan kembali wang lebihan gadaian dan akan merugikan pihak yang menggadai barang mereka. Selain itu, sistem gadaian Ar-Rahnu akan mengenakan caj perkhidmatan yang rendah, manakala sistem gadaian konvensional pula akan mengenakan caj perkhidmatan yang tinggi bagi mengawal keuntungan. Akhir sekali, antara keburukan sistem gadaian konvensional yang lain pula ialah mempunyai tempoh bayaran balik yang terhad. Hal ini sama sekali tidak bersifat membantu untuk mereka yang menggadaikan barang kerana kesempitan wang dan keterdesakan hidup. Ada situasi lain yang pihak pemberi gadaian akan mengenakan bunga yang lebih tinggi dan ini akan merugikan kepada pihak yang menggadai barang mereka.
Sebagai kesimpulan, kita dapat lihat dan kenal pasti bahawa sistem gadaian Islam iaitu Ar-Rahmu memberi banyak manfaat kepada masyarakat berbanding sistem gadaian konvensional. Harapan kami agar dengan penghasilan produk ini dapat memberi ilmu baru serta kesedaran kepada masyarakat untuk memilih sistem yang terbaik. Kami berharap agar lebih ramai orang yang memilih sistem gadaian Islam yang mematuhi syariat berbanding sistem gadaian konvensional. Sekian, itu sahaja dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.